سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة
والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hari ini kita masuk kepada ayat baru berkenaan dengan sifat tawakal di bawah tajuk nafyul wakalati amma siwallahi azza wa jalla. Menafikan wakalah, menafikan sifat berserah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sahaja yang tempat kita bergantung untuk mendapatkan pemeliharaan kepada kita. Allah bersifat dengan wakil. Allah Maha memelihara. Iaitu ayat 66 surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 65 suratul An'am, Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum 'azaban min fawqikum. Ayat 65 suratul An'am, juzuk yang ke-7,
Muka surat 135. Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din unzur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Itu ayat 65 surah Al-An'am. Ayat 66, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq qul lastu 'alaikum biwakil. Pada hujung ayat ini Allah menyebut wakil yang ada kaitan dengan al-wakalah ataupun at-tawakkul. Ayat 67, likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Baik. Apa maksud ayat 65 ini? Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul huwal qadiru. Katakanlah wahai Rasulullah, Ia Maha berkuasa. Ia yakni Allah Subhanahu wa taala berkuasa ala an yab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, untuk mengirimkan kepada kamu siksa dari atas kamu, au min tahti arjulikum, atau dari bawah tapak kaki kamu, au yalbisakum syi'a, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang kali tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Ayat ini menceritakan tentang bentuk-bentuk azab siksa yang Allah boleh utus kepada mereka yang derhaka kepada Allah. Ada 4 bentuk di sini. Yang pertama, siksa mai daripada atas langit. Yang kedua, mai daripada bawah. Yang ketiga, kejahatan sesama manusia. Dan yang ketiga, berkumpulan, bercanggah dalam kumpulan yang ramai. Dan yang keempat, keganasan yang dilakukan oleh manusia menimpa sekumpulan yang lain. Keempat-empat ni sudah berlaku. Zaman dulu berlaku, zaman la pun ada. 4 bentuk hukuman Allah dan siksa Allah kepada manusia. Itu ayat 65. Contoh dia macam mana? Kita tengok mula balik. Qul huwal qadiru, katakanlah Ia Maha berkuasa. Berkuasa untuk ihlak, untuk membinasakan. Selepas Allah menceritakan golongan yang selamat daripada kebinasaan, sebelum itu Allah cerita golongan yang boleh dibinasakan. Sebelum tu pada ayat 63 Allah menyatakan qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri. Katakanlah, siapa yang dapat menyelamatkan kamu daripada pelbagai kegelapan di darat dan di laut. Tad'unahu tadarru'an wa khufyah. Kamu berdoa
kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasy-syakirin. Sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami daripada bencana ini, sudah tentu kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Itu ayat 63 suratul An'am. Ayat 64, qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Katakanlah, Allah lah yang menyelamatkan kamu daripadanya, daripada kegelapan-kegelapan di darat dan laut, dan daripada segala kesusahan, kemudian kamu menyekutukannya. Ada golongan yang Allah berikan keselamatan, lepas tu dia jadi syirik. Macam Bani Israel yang Allah selamatkan daripada Fir'aun. Fir'aun mati dalam laut, Bani Israel selamat. Lepas tu sembah patung anak lembu. Dah nampak depan mata mukjizat Nabi Musa AS dan kehancuran musuh iaitu Fir'aun mati dengan tenteranya. Bani Israel duduk tak lama lepas tu menyekutukan Allah. Dan mereka sembah patung anak lembu yang disesatkan oleh Musa As-Samiri. Musa Samiri. Itu contoh Allah selamat, mereka buat tak elok. Itu ayat 64. Ayat 65 Allah memberikan amaran, katakanlah huwal qadiru, qul huwal qadiru, katakanlah dia maha berkuasa, ala ayyab'asa alaikum adaban min fawqikum, untuk mengutus kepada kamu siksa dari atas kamu. Ayat ini menceritakan Allah berkuasa untuk membinasakan sesiapa yang dia kehendaki setelah menjelaskan dia penyelamat daripada segala kebinasaan. Dalam tafsir Al-Jalalain kata minas sama'i kal hijarati was-sayhah. Siksa yang datang daripada langit itu, dan siksa yang datang daripada atas itu, iaitu datang daripada langit. Contoh siksa yang telah datang daripada langit zaman dulu iaitu kal hijarati, seperti batu yang terjun daripada langit, was-sayhati, dan suara keras, suara kuat yang datang daripada langit. Batu yang main daripada langit itu bila? Allati nazalat ala ashabil fil, yang telah terjun atas kepala tentera-tentera bergajah. Ketika mana Abrahah nak pergi serang dan meruntuhkan Kaabah, sampai ke satu tempat nama Wadi Muhassir yang terletak antara Arafah dengan Mina, yang terletak antara Mina dengan Muzdalifah. Mekah sini, Mina sini, Muzdalifah sini, Arafah sini. Arafah paling jauh. Masa tentera Abrahah, tentera bergajah mai, sampai satu tempat nama dia Wadi Muhassir, terletak tengah-tengah sempadan antara Muzdalifah dengan Mina. Di situlah Allah hantar burung ababil mai daripada laut, membawa batu-batu daripada api neraka, batu-batu yang panas. Lepas turun atas hadiah, mereka jadi terikut macam daun dimakan ulat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah hantar kepada mereka tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil, yang telah melontar ia akan mereka itu dengan batu daripada neraka, batu yang panas. Itu satu contoh yang telah berlaku siksa yang datang dari langit. Ketui batu daripada langit jatuh atas mereka. Batu kecil yang bawa oleh burung jatuh atas Abrahah, jatuh atas tenteranya. Mereka disiksa dan mati dalam keadaan hina. Contoh kedua, as-sayhah, suara yang kuat yang telah berlaku kepada kaum Samud, kaum Nabi Allah Saleh.
kaum yang hidup di zaman Nabi Allah Saleh, Nabi Saleh berdakwah kepada mereka, mereka tidak beriman, Allah datangkan suara yang kuat dari langit sehingga mereka mati. Katanya suara Jibril alaihi salatu wasalam, sarkhah Jibril allati sarakhaha ala Thamud qaumi Saleh. Itu juga siksa daripada langit. Allah mampu mendatangkan siksa daripada langit, sudah berlaku zaman dulu. Yang kedua, au min tahti arjulikum, ataupun siksa itu datang daripada bawah kaki kamu. Bawah kaki dalam tafsir Al-Jalalain kata kal khasfi, seperti ditelan bumi. Yang berlaku kepada Qarun. Qarun dia sombong dengan kekayaan dia, ego dengan kekayaan dia, maka Allah suruh bumi telan Qarun dengan istana dia, dengan pengikut dia semua habis. Qarun ni kata dalam kitab tafsir adalah sepupu Nabi Musa, bukan jauh adik-beradik Nabi Musa, ibnu ammin, sepupu Nabi Musa AS. Dan Qarun ini seorang yang menghafal kitab Taurat. Kalau dia hidup zaman lah, dia hafal Quran, hafiz. Dan dia begitu kaya sehingga anak kunci kepada gudang hartanya dibawa oleh sekumpulan pekerja yang ramai. Anak kunci baru, tak kira harta lagi. Terlajak kaya. Dia tempat duduk dia, pelana kuda dia buat pada emas. Pakaian dia mewah. Masa dia berlarak keluar dengan pengikut dia yang begitu ramai, pekerja dia, orang teringin nak jadi macam dia. Maka ada ulama kata, kalau kamu teringin dekat tu saja, kamu menuju kepada kecelakaan. Kalau kamu teringin nak dapat keduniaan tapi beserta dengan iman dan amal soleh bertambah, yang tu tak apa, silakan. Tapi tekan nak jadi kaya, iman tak peduli, amal soleh tak peduli, jangan. Qarun pun lagu tu. Maka dialog itu ada dalam kitab, dalam tafsir, dalam ayat, dalam suratul Qasas. Cerita tentang Qarun. Lalu Allah fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami benamkan dia dalam bumi dan istana dia semua tenggelam masuk dalam bumi. Sehingga tempat Qarun tenggelam itu sampai hari ini ada nama dia Tasik Qarun. Jadi Tasik macam laut. Kita duduk di tepi belah ni, tak nampak tepi belah nu. Punya luasnya kawasan yang ditelan oleh bumi. Di tengah-tengah padang pasir ada tasik, ayak masin macam ayak laut, ada kerang tepi-tepi tu, ada nelayan cara tangkap ikan. Yang dulunya kawasan biasa, lah ni jadi macam laut, tapi bukan laut, tasik, pasal dia duduk tengah padang pasir. Kawasan tu nama dia Al-Fayyum. Saya pergi dah melawat sekali masa duduk mengaji dulu. Dia kata ni lah Tasik Qarun. Dia panggil Buhairah Qarun. Bahrun lautan, Buhairah lautan yang kecil. Sampai digelak lautan kecil. Ataupun bahasa kita panggil Tasik. Dalam itulah Qarun tenggelam dengan istana dia, dengan pengikut dia, dengan harta dia yang banyak. Mai orang Malaysia, harta karun. Jumpa harta dalam telaga, harta karun. Karun tenggelam sana, harta dia timbul di Malaysia. Dipinjam nama dia. Tanah harta jumpa dalam bumi, nama harta karun. Tapi nama dia yang betul Qarun. Qaf alif, ra waw nun. Yang disebut dalam surah Al-Qasas. Jadi yang tu siksa mai daripada bawah. Bumi telan dia. Yang tu kita tak dengar zaman zaman umat Nabi SAW tidak berlaku. Yang tu berlaku Nabi-Nabi terdahulu.
Hak berlaku zaman lah hak nombor 3. Apa dia nombor 3? Au yalbisakum syi'a, atau Allah mencampurkan kamu, menjadikan kamu, yalbisakum ay yakhlitakum, syi'a ay firaqan mukhtalifal ahwa, menjadikan kamu kumpulan-kumpulan yang pelbagai kehendak. Hak tu zaman lah. Kumpulan-kumpulan yang macam-macam, jemaah-jemaah yang ramai. Kawan ni kumpulan ni, kau ni kumpulan ni, kau ni kumpulan ni kumpulan ahli sunnah, ni kumpulan syiah, ni kumpulan mazhab, yang ni tak mau pakai mazhab, yang ni liberal, yang ni plural, yang ni sekular. Hak ni banyak bagi tak. Hak ni puak semayang, hak ni tak semayang. Hak ni semayang pakai niat. Macam-macam. Syiah, macam-macam kumpulan yang muncul. Hak ni nak guna nama Allah, hak ni tak bagi guna. Isu baru pula keluar. Jadi Syiah ni, Syiah jamaah mukhtalifah muncul semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Ini salah satu siksa Allah kerana manusia berkelahi. Berkelahi kerana hak satu nak ikut jalan betul, hak satu nak ikut jalan tak betul. Jalan tak betul pun banyak, jalan betul hanya satu. Itu namanya au yulbisakum syi'a. Yang tu ada di mana-mana. Duduk dalam satu kawasan, dalam rumah berkelahi. Duduk dalam satu kawasan perumahan 2-3 buah berkelahi. Duduk dalam taman, dalam qaryah berkelahi, duduk dalam negeri berkelahi, dalam negara berkelahi, dalam dunia berkelahi. Kumpulan-kumpulan yang pelbagai berkelahi sama-sama mereka, itu satu siksa. Karena bila kita tak bersatu, kita lemah, musuh menguasai dan mengatasi kita. Syaitan suka manusia berkelahi. Itu nama dia au yalbisakum syi'a. Allah datang jadikan kamu, menjadikan kamu semua berkelompok-kelompok, berkumpulan-berkumpulan, berpuak-puak. Hang kata kat aku kata kat hang, hang kutuk aku, kutuk hang. Kelahi dalam Facebook, kelahi dalam grup WhatsApp. Seorang left group, seorang tak keluar tapi duduk berkelahi juga. Hari-hari, siang malam. Seorang nak pegang Quran Sunnah, seorang tak mau pegang Quran Sunnah, seorang ikut kepala otak dia, habis. Dan itu nama dia siksa berbentuk wujudnya kumpulan-kumpulan ramai yang saling bertentangan di antara satu sama lain. Kalau kumpulan tu ramai tak bertentangan, tak apa. Ni mazhab Syafi'i, ni Maliki, ni Hanafi, ni Hanbali, tak berkelahi sama-sama. Ni nak baca doa qunut, tak baca qunut, doa qunut, tak apa, pasal tak berkelahi. Yang masalah dia, aku tak baca doa qunut. Hang nak baca. Hak aku tak baca betul. Hang nak baca, hang baca bid'ah masuk neraka. Habis berkelahi terus. Kalau kumpulan tu ramai tapi tak berkelahi, kumpulan A, B, C semua boleh duduk bersatu. Tak kutuk hang aku. Silakan. Macam kita duduk sini ya. Tani ada masjid. Tentu ada surau, tentu ada masjid. Sini buat kuliah maghrib, sana buat kuliah maghrib, sana buat kuliah subuh. Tapi kita tak berkelahi. Kita tak kata, surau ni teruk, hakku ya betul. Surau tu berkata, masjid tu tak ketahuan, kami yang betul. Aku tu berkelahi. Ni tak berkelahi, kita boleh semayang sampai situ, mereka boleh semayang sini, kita boleh mengaji sana, mereka boleh mengaji sini. Maka kita perbanyak surau, sebelah ni surau, sebelah ni surau, tak ada masalah, lebih baik. Yang penting kita tak menyalahkan di antara satu sama lain, kita tak berkelahi. Kita duduk sini, kita kutuk orang masjid guang kutuk kita, berkelahi. Ni kita tak kutuk mereka tak kutuk kita, kita berkawan dengan mereka berkawan dengan kita, tak berkelahi. Maka kumpulan yang tak berkelahi, wujud atas dasar masing-masing nak bawa kepada kebaikan, yang tu tak apa.
Yang jadi masalah, kawan ni nak ikut hukum Islam, kawan ni tak mau ikut. Kawan ni nak bawa cara Islam yang lengkap, kawan ni nak bawa cara liberal. Kawan ni nak pakai ikut Quran Sunnah, kawan ni nak pakai otak dia saja. Maka yang tu akan membawa percanggahan. Jadi itu salah satu siksa yang Allah hantar atas muka bumi oleh kerana manusia jauh daripada ajaran Allah, mengaji tak mau, beramal tak tahu mana, suka menyalahkan orang, akhirnya berlaku au yalbisakum syi'a, iaitu manusia bercampur dalam bentuk kelompok-kelompok dan kumpulan yang ramai. Yang tu ada depan mata kita. Kita baca dalam Facebook, kita baca dalam grup WhatsApp, kita tengok dalam suasana, hari-hari ada macam-macam kenyataan yang muncul. Orang duk mengajak, dia ulas di bawah macam-macam. Ulas hak baik tak apa, kadang-kadang ulasan itu lari daripada panduan syarak. Muncul macam-macam kumpulan yang ada atas muka bumi. Ini salah satu hukuman Allah. Hukuman Allah kepada Abrahah, hantar batu terjun atas kepala mereka mati. Hukuman Allah kepada tentera kaum Samud, kaum Ad sudah berlaku. Hukuman Allah kepada kaum Nabi Nuh, datang banjir. Hujan atas langit, banjir keluar air ke bumi. Atas turun, bawah naik. Mati tenggelam dalam banjir. Hukuman kepada Fir'aun, mati dalam laut. Hukuman kepada Qarun, ditelan bumi. Itu zaman dulu. Zaman lah pun Allah boleh bagi buat lagu tu. Runtuh tanah. Tepi bangunan, boleh buat rumah tepi gunung. Tanah runtuh, tenggelam. Ada orang pergi cari bijih, cari emas, masuk dalam lombong, terjun lombong tanah atas dia, mati tertimbus dalam tanah tu. Ada orang mati jatuh telaga, ada orang mati jatuh gaung, ada orang mati jatuh dalam sungai, dalam parit, dalam laut. Macam-macam Allah mampu lakukan. Yang ketiga, au yalbisakum syi'a. Al-syi' bermakna firaq mukhtalifat al-ahwa, kumpulan-kumpulan yang pelbagai kehendak yang ada nak ikut Quran Sunnah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tu. Ada golongan ikut hawa nafsu, ikut pemikiran, ikut suasana yang bercanggah dengan Quran Sunnah, yang tu kita tak mau. Yang keempat, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Allah merasakan akan sebahagian kamu akan keganasan sebahagian yang lain. Sudah berlaku dan sedang berlaku. Perang tanu, perang tani, perang tanu, perang tani. Keganasan satu kumpulan membunuh satu kumpulan yang lain. Di Palestin orang Israel, Yahudi bunuh orang Islam. Di Yaman perang puak nu dengan puak ni. Hak ni semayang, hak ni pun semayang. Di Pakistan rata-rata tempat berlaku peperangan. Nambah dia wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Allah merasakan kepada sebahagian kamu akan keganasan sebahagian yang lain dengan berlakunya peperangan. Jadi 3 dengan 4 ni adalah ni. Namun 3 kumpulan ramai menyalahkan di antara satu sama lain. Namun 4 perang. Negara nu perang, negara ni perang, negara nu perang, negara ni perang. Yang Allah bagi amaran. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW menyatakan lamma nazalat hadza ahwanu wa aisaru, yakni lebih mudah daripada sebelum tu. Walamma nazala ma qablahu a'udzu biwajhik, rawahu al-Bukhari. Apabila Allah turun firman-Nya ala an yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum, bila Allah sebut sebelum itu Allah Maha berkuasa untuk mengutuskan kepada kamu siksa daripada atas kamu atau siksa daripada kaki kamu, Nabi SAW berdoa a'udzu biwajhika ila akhir hadis al-Bukhari, aku berlindung dengan zatmu ya Allah
Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Sa'altu Rabbi alla yaj'ala ba'sa ummati bainahum famana'aniha. Aku berdoa kepada Allah agar Allah tidak menjadikan peperangan, perkelahian sesama umat aku, Allah menghalangku daripadanya. Rasulullah berdoa supaya jangan kena siksa terhadap umat baginda dalam bentuk berperang sama-sama sendiri, berkelahi sama-sama sendiri. Yang tu Rasulullah kata Allah tak terima. Karena Allah, sunnah Allah, Allah berkehendak benda ni berlaku di kalangan umat Nabi SAW. Contohnya, antara awal-awal peperangan sesama Muslim, pecanggahan sesama Muslim, setelah kewafatan Nabi SAW selama 25 tahun, iaitu peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma di antara tentera masing-masing. Maka sentiasalah fitnah-fitnah itu, percanggahan-percanggahan itu bertambah sehari ke sehari sehingga hari kiamat. Bila zaman Sayyidina Ali dulu dah mula bercanggah, mulanya timbul terbukanya pintu fitnah sehingga berlaku peperangan Jamal, peperangan Siffin. Maka percanggahan antara Islam dengan kafir dan sesama Islam itu bertambah dari sehari ke sehari sehingga hari ini dan sehingga hari kiamat. Unzur kaifa nusarriful ayat. Ayat berikutnya Allah berfirman, Unzur kaifa ayat 65. Tak habis lagi. Ayat 65 tak habis lagi. Wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'din, sambungan dia, Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Lihatlah, perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang kali tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Fakana, jadi Allah sebut dalam ayat ini, ayat 65 ini, 4 jenis siksa. Yang pertama, azaban min fawqikum, siksa daripada atas langit terjun ke bawah. Yang kedua, azaban min tahti arjulikum, siksa daripada bawah kaki, daripada bawah naik ke atas, seperti bumi telan, seperti mati jatuh gaung, wal'iyadzubillah, mati tenggelam. Yang ketiga, tafriqukum syi'a, siksa berbentuk memecah belahkan kamu dalam kelompok dan kumpulan yang ramai. Hang kata ke aku kata ke hang, hang menyalahkan aku menyalahkan hang. Dan yang keempat, nasbul qital, wujudnya peperangan sesama kamu. Ini sudah wujud, ini pasti berlaku sebelum hari kiamat. Tetapi dua yang terakhir sudah berlaku semenjak zaman sahabat, dan dua yang awal Allah Ta'ala tak bagi jadi, melainkan dekat dengan kiamat. Siksa daripada langit, siksa daripada bumi, dekat dengan kiamat ni berlaku. Iaitu ada hadis kata, sekumpulan manusia bergerak nak menuju kepada Kaabah, niat mereka nak meruntuh Kaabah macam Abrahah. Sampai ke kawasan satu tanah lapang, Allah suruh bumi telan mereka semua kali. Ada di awal dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab niat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya, Ya Rasulullah, bagaimana bumi boleh telan mereka sedangkan di kalangan mereka wa fihim aswaq wa man laysa minhum, di kalangan mereka ada ahli-ahli pasar tidak termasuk dalam golongan mereka. Tentera sekumpulan berhimpun nak pergi meruntuhkan Kaabah. Sampai satu tempat tanah lapang, Allah suruh bumi telan mereka, telan tentera tu.
Mereka mati dalam keadaan ditelan bumi seperti mana Qarun. Di kalangan mereka itu ada orang keluar bukan nak pergi perubatan Kaabah, keluar nak pergi pasar, nak pergi jual, nak pergi beli, lalu ikut mereka. Oleh kerana tentera sampai itu, Allah suruh bumi telan sekali dengan ahli pasar. Sayyidah Aisyah tanya, macam mana mereka ni jahat, nak pergi bunuh, nak pergi peruntuk Kaabah. Ada orang yang pergi nak pergi pasar, bukan nak pergi buat nuntuk Kaabah, mati sama-sama. Nabi SAW jawab, mereka dimatikan sama-sama, kemudian mereka dibangkitkan menurut niat masing-masing. Hak ni niat nak pergi peruntuk Kaabah, bangkit masuk neraka. Hak ni niat nak pergi taklim, bukan nak pergi peruntuk Kaabah, nak pergi pasar, nak pergi mengaji, nak pergi masjid. Tapi kena juga. Yang tu dibangkitkan, dibawa ke syurga. Mati mengikut niat, apa dia tengah buat, apa dia nak buat, maka dia dibalas menurut niat dia tu. Kalau mati tengah niat nak buat baik, nak main masjid, mati, masih bangkit masuk syurga. Nak main sembahyang, mati, masih bangkit masuk syurga. Nak pergi mencuri, mati, masih bangkit masuk neraka. Jadi ada hadis kata, di akhir zaman ada orang nak meruntuhkan Kaabah. Lalu bumi telan mereka. Jadi dua yang pertama dan kedua berlaku zaman dulu, mungkin akan berlaku di akhir zaman. Tapi 3 dan 4 bermula daripada zaman Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali, bertambah sampai sekarang. Lakinnal akhirani qad waqa'a mundur asr as-sahab. Dua yang akhir ini sudah berlaku semenjak zaman sahabat sampai sekarang. Iaitu kumpulan manusia yang pelbagai berpecah belah, dan yang ketiga, yang keempat, berlakunya peperangan sampai sekarang ini. Tapi ulama kata, walaupun yang akhir itu akan berlaku sebelum kiamat, tapi dia tidak menyeluruh seperti mana yang berlaku pada umat terdahulu. Umat terdahulu, umat zaman Nabi Nuh, bila main siksa, mati 100% orang kafir. Bila kaum Samud, bila main siksa, mati ke semua. Kaum Ad, mati ke semua. Kaum dulu-dulu bila kufur kepada Allah, Allah datangkan siksa, mati 100%. Umat Nabi SAW, walaupun ada yang kufur, Allah tak matikan mereka 100%. Orang tertentu saja kena. Ada orang tak kena. Walaupun sama-sama kafir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nama dia azab istisal. Orang dulu disiksa secara 100% mati. Hapus semua. Zaman Nabi Nuh, yang selamat, yang beriman dengan Nabi Nuh, duduk dalam kapal tu lah. Hak tak naik kapal, mati habis semua. Allah datangkan azab dalam bentuk banjir. Kemudian ayat yang ke-66 Allah menyatakan wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Dan mendustakan terhadap Al-Quran itu oleh kaummu, sedangkan padahal ianya benar. Kaum kamu tak percaya Quran. Abu Jahal tak percaya, Abu Lahab tak percaya. Bila engkau wakmai ayat Quran, engkau cerita mukjizat Isra' Mi'raj dan sebagainya, mereka tuduh ia adalah sihir. Ia adalah cerita buruk. Ia adalah engkau orang yang ahli nujum. Engkau wakmai cerita dongeng, cerita muhung. Ini tuduhan-tuduhan yang dikeluarkan oleh kaum kau. Tak percaya kepada apa yang disampaikan. Wa huwal haqqu, sedangkan ia adalah benar. Al-haqqu ay as-sidqu. Betul. Kata dalam tafsir lain as-sidqu. Li'annahu munazzalun min indillah, karena ia diturunkan daripada Allah. Wa ma kana min indillahi fahuwa sidqun la mahalata. Apa yang datang daripada Allah mesti benar, tidak mustahil, tidak salah lagi. Itu kata dalam Sawi. Qul lastu alaikum biwakil. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, lastu alaikum biwakil, aku tidak menjaga kamu, aku tidak menjaga terhadap kamu, aku hanya sampaikan.
Aku hanya innama ana mundzir, aku hanya memberi amaran. Dan aku suruh kamu patuh kepada Allah. Kamulah yang pilih sendiri nak pergi ke mana. Kemudian mereka kata pula kat Rasulullah, kalau betul kamu betul, kami salah. Wah mai azab kat kami ni, kami nak tengok. Mereka cabar pula dah. Kalau betul kamu betul, kami salah. Dan kamu cerita dulu azab dah turun ke Abrahah, tentera Abrahah. Turun ke orang-orang zaman dulu. Cuba berdoa minta azab Mela ni, kami nak tengok. Mereka cabar sedemikian. Lalu Allah turun ayat menjawab cabaran mereka pada ayat 67. Likulli naba'im mustaqar. Untuk tiap-tiap khabar itu ada terdapat ketentuannya. Wa sawfa ta'lamun, dan kamu akan mengetahui. Kamu semua akan mengetahui. Setiap ayat 67. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul itu ada waktu terjadinya. Rasulullah kata, siapa tak ikut Islam ni, dia amaran dia hukuman dia sekian-sekian. Aku tak ikut Islam, tak nampak apa hukuman tu. Aku tak semayang, tak ada apa pun, duk sihat ya. Hak semayang, duk sakit banyak, masuk uat. Maka dia buat jahat. Bila orang mengajak dia habaq ni amaran orang jahat sekian, dia kata nak tengok-tengok. Mai tengok siksa tu, tak nampak apa pun. Ada orang lelaki pakai cara perempuan, pergi sampai ke Mekah, tak ada apa pun tak? Contoh. Maka Quran habaq likulli naba'in mustaqar. Setiap berita yang disampaikan itu ada masa yang akan berlaku. Masa tu siapa yang tahu? Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala akan tentukan kejadian tu bila. Ada mereka cerita di negara Arab ke di Barat. Seorang lelaki dia himpun orang ramai di satu tanah lapang. Lepas dia himpun, dia kata, aku nak isytihar pada hampa, sebenarnya Tuhan ni tak ada. Yang hampa duk sembah kata Allah tu Tuhan, tak betul. Tuhan tak ada. Kalau kata ada, hampa tengok aku nak baca doa lah ni. Wahai Tuhan, kalau betul kamu ada, tolong turunkan siksa malapetaka kepada aku sekarang ni. Oh, dia isytihar depan orang. Minta tunjuk. Kata, kalau berkuasa, siksa dia lah tu. Tunggu, tak ada apa. Tengok, Tuhan tak ada sungguh. Bukti dia aku, abang, nak siksa tak hantar pun. Baliklah penonton hadut tengok dia tu, dia pun balik rumah. Balik rumah dia kena sakit dalam telinga. Merabak, mati penyakit tu. Maksud dia, Allah Ta'ala nak hukum bukan mengikut masa kau tu, mengikut kehendak Allah. Macam kita baca doa, minta kebaikan. Allah nak makbul lah, nak makbul esok, makbul akan datang. Tu kerja dia, bukan kerja kita minta. Dia nak bagi bila, ikut ke dia. Maka kawan ni kena nak buktikan kepada orang ramai Tuhan tu tak ada. Dia minta Tuhan tunjuk kuasa ada depan dia. Allah tak tunjuk masa tu. Balik rumah, kena satu penyakit, mati dengan penyakit tu. Ada satu masa saya duduk mengajar dulu di satu tempat. Murah ya, dia punya sewa sekali mengaji dalam 250. Yang main mengaji ramai. Tukar pengurusan lain, dia ambil sewa 1,000. Maka puak duk mengaji ni bincang, awat kau ni tinggi sangat ni. Daripada 250 sekali mengaji, sewa dalam pukul 9 mengaji sampai pukul 11. Kali ingat sewa 3 jam lah, sorry. Dia naik sampai 4 kali ganda. 250 naik kepada 1,000. Tujuan dia supaya majlis pengajian ni tidak diteruskan. Sebab dia bukan Islam. Maka terpaksa pindah ke tempat lain. Nak ambil boleh bayar, tapi tak logik harga RM250 naik sampai RM1,000 sekali mengaji. Kita sewa dewan pun takkan 3 jam sampai RM1,000.
Maka pengurusan kata kita pindah bidang lain. Tak sah mengaji ni sebab kawan ni bukan nak bagi kat kita dah. Tujuan dia penek supaya kita tak mau bayar ataupun tak mampu bayar dan dia boleh selesaikan masalah kita tak berlaku pengajian tempat dia. Duk tak lama dengar cerita kawan hak kata penek tak mau bagi mengaji tu, Allah bagi dia kena penyakit kanser. Kejahatan dia nak sekat orang mengaji. Kalau halau aku tu tak kena. Lah dia penaik harga daripada 250 naik kepada RM1,000. Lepas tu apa berita terhadap dia wallahualam tak tahu. Yang jelasnya dalam masa yang dekat orang duk mengaji elok-elok dia pergi kacau, Allah Taala timpa kat dia kena penyakit kanser. Kanser hidung ke kanser apa tak? Pasal apa? Pasal dia membubarkan pengajian. Orang duk baca Quran, duk baca hadis, dia tak suka kerana dia mungkin bukan Islam, maka dia buat satu peraturan menyebabkan orang berhenti mengaji. Senang dia buat. Hak duk mengaji bayar sekali sewa dewan tu RM250. Yang main ribu-ribu orang, 500, 1000 orang ke atas. Tu masa saya mula-mula balik dulu. Lepas tu dia penek 4 kali ganda harga tu, orang tengok tak logik. Dia kata, nak mengaji bayar macam tu. Tak nak mengaji, pindah bidang lain. Maka dia pindah. Duk tak lama kawan hak buat tu, Allah Ta'ala takdir dia kena satu sakit yang berat. Jadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha berkuasa menghukum sesiapa saja yang bercanggah dengan dia dengan hukuman yang berat. Tapi bukan mengikut masa kawan tu, tapi mengikut ilmu Allah Ta'ala. Maka Allah sebut dalam Quran ayat ni, likulli naba'in mustaqar. Ay likulli khabarin mustaqar ay waqtun yaqa'u fihi wa yastaqirru minhu wa minhu adabukum. Setiap berita yang disampaikan itu ada masa ia akan berlaku dan tetap berlaku terjadi, antaranya siksa kepada kamu wahai golongan yang kufur kepada Allah. Wahai golongan yang derhaka kepada Allah, Allah siksa. Cerita dalam Quran, siapa derhaka kena siksa. Walaupun la tak kena, akan tiba masa dia kena. Orang tak semayang ni kena bakar dalam api neraka. Kamu tak mau semayang juga, Allah tak kena bakar, dia tak mati. Sampai masa akan tiba masa siksaan kepada orang yang degil tak mau melaksanakan perintah Allah dan tak mau meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa pun tidak mengizinkan. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada pagi besok. Cuma pagi esok kita pengajian kita online daripada Pahang sampai ke sini insyaAllah. Selama 5 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 5 hari. 5 pagi kuliah subuh pada sana. Lepas tu sini pula kita sambung kuliah duha pagi Sabtu insyaAllah. Kerana saya akan balik petang Jumaat. Pi petang ni. Flight pukul 4, 4.30. Kena ada di airport dalam pukul 3. 3 petang ataupun 3.30 paling lewat. Sampai sana. Kuliah subuh esok kita mula daripada sana insyaAllah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tuan-tuan yang nak mai kuliah subuh besok pakai mengaji dalam ni ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.